ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Tutup okey ya? Saya tak pernah okey ya nampak. Okey sikit tuan-tuan, semangat sikit. Oh, subhanallah, subhanallah. Dan tuan-tuan Allah beri pada kita ni kesihatan, kebaikan, sallallahu alaihi wasallam. Tadi sampai-sampai tu, sampai pakai kereta tu, banyak bangunan kat sini. Berapa blok? 3 blok. Mana ada 9 blok. 1 blok ada berapa rumah? Dah 100. Satu tingkat 8 pintu. Berapa tingkat? 14 tingkat. Kira 100 lah. Maksud dalam 800 punya rumah. Saya sembang kalau turun satu rumah satu wakil aja. 3 tingkat kat surau ni lah. Tapi yang paling penting tuan-tuan, salat Muhammad tersudut kira orang mai kita. Kira kita mai ataupun tak, itu aja. Sungguh kan saya duk kata, tuan-tuan tahu ataupun tidak, saya ni lepas daripada PKP ni rata-rata lah jemputan jalan macam biasa. Satu benda saya perhati dan saya perasan, maknanya saya reconfirm balik dengan tuan-tuan pegawai-pegawai masjid. Betul tak jemaah makin kurang lepas PKP? Boleh kata ke semua tempat yang saya tanya jawapan dia sama, ya betul. Bahkan hilang separuh jemaah. Saya yakin bukan kot, sebab bukan pasal COVID mati, tak kot kan. Tapi betul daripada 4 saf tinggal 2 saf. Maksudnya separuh jemaah hilang. Jemaah ni bukan kira jemaah yang jenis memang tak main lah. Jemaah yang sebelum ni main masjid, kemudian dia tak main dah lepas PKP. Tuan-tuan, kesan daripada PKP ni sangat besar sebenarnya. Sangat besar. Anak-anak kita tak erti baca Quran. Kami 3 tahun sekali kami buat pengambilan tahfiz. Tahun ni baru ni batch yang keempat. Waktu kita buat interview hari tu, surprisingly tuan-tuan, majoriti anak-anak kita tak boleh baca Quran. Sungguh, saya cuma dulu sebelum ni kita buat pengambilan tu, kalau dalam kalau biasa main lah 90 orang, 1 orang main interview. Majoriti mereka boleh baca Quran. Lebih 50% boleh baca Quran. Sebab memang dah target dan mak ayah hantar tu mana hafaz Quran. Biasalah anak ni memang dah boleh baca Quran. Tapi yang kali ni majoriti tu sekalian tak boleh baca Quran. Pasal apa? Impact daripada PKP duduk di rumah. Lihat semua. Dan kita pula dah jadi terbiasa. Tuan-tuan tahu ataupun tidak, orang lagi dah terbiasa tak pergi semayang Jumaat. Yang bila kita kod jalan kereta banyak. Bila bertanya pasal apa tak pergi semayang Jumaat, dah tak terasa dah. Rasa macam tanggungjawab dan kewajipan tu macam mana dia rasa dulu sebelum daripada tempoh PKP. Maksudnya impact daripada PKP itu sangat besar kepada urusan agama kita. Dan saya kata, kalau siapa pun pekat tak mau main masjid dah, tuan-tuan kena pastikan diri kita dan anak keluarga kita main masjid. Beritahu dekat anak-anak kita, beritahu dekat isteri kita. Orang lagi dah tak mau pergi masjid. Biar kalau siapa pun tak mau pergi masjid, biar kita satu keluarga jadi orang masjid. Saya sebutkan. Biar kita satu keluarga jadi orang masjid. Kalau siapa pun tak mau masjid, biar kita jadi orang masjid. Sebut begitu. Kalau semua orang ada fikiran macam tu, kalau dapat 5 orang lah itu kan, 5 keluarga je daripada 8 blok 800 rumah yang ada ni, 5 keluarga je yang fikir macam ni. Satu keluarga dia ada 5 orang, dah 25 orang jemaah dekat dalam tu. Tapi subuh pun kan, kan? Sembilan subuh tu berapa orang?
Menghadapi yang lain. Maksud kita yang duk ada malam ni pun kita sendiri pun tak main-main jemaah. Tu nak harap siapa? Kita start dengan beletak tu. Sungguh. Ya Allah, sebenarnya dia satu situasi dan suasana yang sangat merisaukan. Kita kalaulah dia satu program untuk menjauhkan seseorang itu daripada agama, dia nak merosakkan agama, maksudnya jayalah dia, jayalah. Dan kita lah dia antara orang yang terkesan daripada propaganda daripada tu yang kita sebut selalu. Tapi itu bukan tajuk kita nak bincang hari. Tajuk kita hari ini, tajuk dia hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita nak masuk Muharram ni kan, tajuk kita tajuk hijrah lah. Kalau masuk Allahumma salli ala Muhammad bulan Rabiul Awal, kita cerita Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk bulan Allahumma salli Rajab, kita cerita Isra Mi'raj. Bagus. Teruskan. Dan tahu saya apa? Pasal kita kata apa? Ala Ustaz, kita nak bincang bab season, Ustaz, season bagi apa? Musim-musim. Mai time-time ni, Allahumma salli ala Muhammad, mai time-time apa ni bulan Muharram ni memang pack lah saya tuan-tuan. Jadual penuh lah. Hari ni pun minta laluan daripada masjid. Ada satu masjid yang dekat Puchong tu minta laluan sebab situ bulanan. Nak mai jumpa tuan-tuan pada hari ni. Dalam Abang Man telefon, tolonglah Ustaz, bagilah. Tadi pun telefon lagi Ustaz, nak mai Ustaz. InsyaAllah. Saya sebab nampak Ustaz. Tuan-tuan saya mai lah. Nak cerita bagus. Sebab apa? Sebab kita kena refresh tentang Nabi kita Muhammad SAW setiap ketika dan setiap waktu. Jadi antara doa yang dipanjatkan oleh Tuan Imam kita ni, Sallallahu Alaihi Wasallam, minta kita ni jadi ahlus syafa'ah. Minta kita ni jadi salah seorang daripada ahlus syafa'ahnya baginda Rasul SAW. Salah seorang daripada orang yang mendapat syafaat baginda Rasul SAW nanti di yaumul qiyamah. Nak dapat syafaat Nabi SAW Sallallahu Alaihi Muhammad, mau tak mau kena bangkit dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak kena bagi Nabi kenal kita. Kalau masa Jumaat nak bangkit dekat dengan Nabi SAW, nak kena sayang dekat Nabi SAW. Nak sayang dekat Nabi SAW, kena kenal Nabi SAW. Dan macam mana kita nak sayang dekat Nabi? Kalau kita tak kenal Nabi SAW, maka program-program yang kita buat macam ni, walaupun secara berkala, itulah di antara cara untuk kita kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang sedang buat, nanti bila masuk bulan apa ni, saya sebut tu ya, dalam bulan Muharram ni buat program-program cerita tentang Sallallahu Alaihi Muhammad, kaitan hijrah Nabi SAW. Boleh, bukan sekat satu program kan, buat 2-3 program pun tak apa. Sebab banyak kisah-kisah yang kita boleh ambil tentang pengajaran daripada apa yang berlaku kepada baginda Rasul SAW dalam peristiwa hijrahnya baginda Rasul SAW. 10 tahun, 13 tahun Nabi SAW berada di Mekah. Dalam tempoh 13 tahun, pelbagai ujian yang dilalui oleh baginda Rasul SAW dalam menyampaikan dakwah. Nabi SAW tunggu satu perintah nama perintah hijrah. Sebelum daripada Nabi SAW berhijrah, Nabi SAW dah pesan para sahabat untuk pelan-pelan bergerak keluar pelan-pelan, jangan sampai diketahui oleh orang lain. Keluar senyap-senyap untuk berhijrah. Bila sampai waktu baginda Nabi SAW Allah perintah, baru Nabi SAW keluar bersama dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walaupun kita sambut hijrah ni, peristiwa hijrah ni pada bulan Muharram, kita sambut 1 Muharram. Waktu dalam lagu tu, 1 Muharram detik permulaan, perkiraan tak lupa pula lirik, perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Cukup betul? Cukup betul? Kena bayar. Masih kena bayar apa? Bayar lain. Subhanallah. Dalam lagu tu cerita 1 Muharram tu, ambil sempena tarikh salat sebab penghijrahan. Betul tak 1 Muharram ni tarikh hijrah?
Tuan-tuan, Nabi SAW keluar daripada kota Makkah untuk berhijrah pada 30 hari bulan Safar. 30 bulan Safar. Nabi SAW naik pergi sembunyi di gua. Gua tu ke gua Hira kan? Betul tak? Tanya lagu tu dah confuse hari ni. Gua Hira ke Gua Hira terima wahyu. 3 malam sembunyi dekat dalam tu. Kemudian Nabi SAW turun dan Nabi SAW sampai di kota Madinah ataupun Yathrib pada 12 hari bulan Rabiul Awal, bertepatan dengan tarikh lahirnya baginda Rasulullah SAW. Tu tarikh hijrah yang sebenarnya. Habis tu pasal apa satu Muharram ni? Apa kaitan satu Muharram ni dengan peristiwa hijrah? Mari kita ambil sikit kisah macam mana boleh dekat satu Muharram ni sebagai tarikh saudara Syimak yang digunakan sebagai kalender hijrah. Baik, pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Islam ini dah berkembang sampai ke Rom, sampai ke Parsi. Waktu peristiwa Khandaq atau Khandaq, perang Parit tu, ada satu batu besar. Nabi SAW dipanggil, Rasulullah ni ada batu besar, kami tak boleh buat apa kat sini, tak boleh nak ketuk pun. Nabi SAW angkat ketuk dia, Nabi Bismillahirrahmanirrahim, pam, Nabi ketuk, keluar Nabi kata apa? Telah diperlihatkan kepada aku kota Parsi. Saya cuma kunci-kunci kota Parsi. Mudah ketuk lagi, pam, aku telah diperlihatkan kepada aku kota Syam. Ketuk lagi, pam, telah diperlihatkan kepada aku kota Yaman. Orang-orang munafik waktu itu semua pekat gelap kat Nabi SAW. Dia kata apa? Ni subhanallah, umat Islam dalam kota Madinah lebih kurang sekitar 3,000 orang. Yang nak mai serang Nabi SAW tu ada lebih kurang 10,000 orang dalam perang Khandaq tu, perang Ahzab tu. Subhanallah, dalam keadaan duk takut macam ni pun boleh duk cerita, nanti kita akan buka US tu, kita akan tawan. Kata kalau Malaysia asal kita ni, nu Amerika tu kita akan tawan, nu semua China tu kita akan tawan. Tuan-tuan, orang munafik gila je kat Nabi SAW. Dan sungguh apa yang Nabi SAW nampak dalam perang tersebut berlaku pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar pada tahun lebih kurang ke tahun ke-15 Hijrah berlaku pembukaan kota Parsi. Kuasa terbesar dunia pada ketika tersebut, macam China, macam bila buka kota Rom, kuasa besar dunia waktu tu, buka Yaman dan sebagainya. Bila? Waktu zaman tahun pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi waktu tu isu dia tuan-tuan sekalian ialah communication. Masalah komunikasi. Masalah komunikasi macam mana? Surat hantar nak pergi dekat governor mereka yang duduk jauh tu, dan naik kuda, naik unta, perjalanan berbulan-bulan, kadang-kadang sampai setahun. Bila nak patah balik arahan tuan-tuan sekalian, sampai surat satu Safar. Satu Safar tahun bila ni? Pasal waktu tu kita tak ada kalender kita sendiri. Zaman sebelum tu mereka pakai apa? Mereka guna tahun-tahun pengenalan tahun-tahun itu dengan peristiwa besar yang berlaku pada tahun tu. Anak hang lahir tahun berapa? Anak aku lahir tahun puasa. Oh, tahu dah, tahun kedua Hijrah. Anak hang lahir tahun berapa? Oh, aku zaman sama ni, zaman tahun gajah. Oh, tu tahun tu, waktu kelahiran Nabi SAW. Dia kenal tahun tu dengan nama-nama peristiwa besar yang berlaku pada tahun. Tapi tak ada nombor. Bila satu surat sampai kepada governor Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tu bertarikh satu Safar. Diperintah untuk buat sesuatu pada satu Safar. Dia confused. Ni satu Safar tahun bila ni? Jadi Sayyidina Umar panggil para sahabat Nabi SAW berhimpun ramai-ramai. Mari kita mesyuarat macam mana kita nak wujudkan satu kalender kita sendiri. Rom ada kalender dia, Thailand ada kalender. Thailand kalender dia tuan-tuan 2000 lebih tahun dah. 2000 lebih. Sebenarnya Allah Muhammad lebih lagi daripada tahun Masihi ni. Saya pergi ke Allah Muhammad Utopia. Utopia ada kalender dia sendiri yang pakai sampai hari ni, yang pakai sebelum daripada kalender kita lagi, kalender Masihi. Saya sebut dan mereka ada 15 bulan setahun. Kalender Utopia, Habasyah ada kalender dia sendiri. Islam tak ada kalender. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu panggil para sahabat, mari kita buat cadangan. Cadangan pertama, apa kata
kita ambil peristiwa kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, kalau kita ambil kalender hijrah ni, kalender Islam ni, sempena dengan kelahiran baginda Rasul SAW, saya lah orang pertama yang akan setuju. Tahu saya apa? Pada setiap tahun kita akan sambut tahun kita memperingati kelahiran baginda Rasul SAW. Dia nak macam kita nak sambut maulid lah. Maulid tu bertepatan dengan salat Jumaat kalender kita. So setiap tahun renew kalender tu dengan kelahiran baginda Rasul SAW. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada, tuan-tuan setuju tak? Mereka faham ke tak faham ke tak kan? Angguk pundak, geling pundak ni. Kalau saya setuju. Sebab apa? Ui, satu benda yang sangat istimewa. Tapi Sayyidina Umar tak setuju. Pasal apa? Pasal dia menyamai apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani buat kalender Masihi. Kalender Masihi itu kalender apa? Al-Masih Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahun 2022 ni ialah patah balik sampai tahun kosong itu. Tahun tu ialah tahun kelahirannya baginda Nabi Isa alaihissalam. Dan tahun ni Nabi Isa telah pun berumur 2022. Nabi Isa tak wafat lagi. Faham tak ni? Mai cadangan kedua, apa kata kita ambil tahun kewafatan pula baginda Rasulullah SAW. Tak mau. Ini sama dengan perangai orang Majusi. Orang Majusi dia sambut tahun Salat Muhammad, dia sambut meraihkan kematian, tarikh kematian orang-orang penting dalam agama dia. Oh, tak mau, tak sama macam tak mau. Bila abang kata Nabi SAW tuan-tuan ajar dekat para sahabat, apa saja berkait dengan agama orang, tak mau langsung. Tak mau langsung. Kita tadi tuan-tuan, subhanallah, kalau hantu masuk rumah, tuan panggil apa? Kalau hantu masuk rumah panggil apa? Panggil ustaz. Ustaz tolong ustaz, hantu masuk rumah saya. Ustaz pun pergi lah baca-baca doa rumah, tarik hantu tu keluar. Lah ni ustaz abang jangan pergi pesta hantu. Ustaz pun nak marah. Dan dah baca tak pasal Bon Odori tu? Dia ni punca asal dia tuan-tuan, ada seorang anak murid kepada Buddha. Dia mimpi mak dia kena tangkap dengan hantu. Itu sejarah macam mana wujudnya perayaan. Lalu subhanallah, bila kena tangkap dengan hantu, dia pergi tanya, rujuk kepada Buddha. Buddha bagi jawapan dekat dia untuk dia jamu sami-sami tu, orang yang duduk dekat tempat dia tu buat jamuan selama 3 hari. So dia pun buat jamuan. Kemudian lepas 3 hari dia mimpi mak dia dilepaskan oleh hantu. Clear dah. Lepas bebas tu dia pun buat tarian-tarian bergembira dengan bebasnya mak dia daripada hantu. Dan Allah SWT, peristiwa tersebut dijadikan sebagai sebuah perayaan kepada penganut-penganut agama Japanese Buddha. Saya semua. Dan dia berterusan sampailah ke hari ini. Jadi subhanallah, kita duk pesan, kalau ada benda-benda yang berkait dengan agama orang, tak payahlah kita duk pergi campur. Kita ada banyak perayaan-perayaan kita sendiri yang kita boleh sambut. Apa yang bersangkut dengan agama orang, tak payah duk campur oleh. Nabi SAW pernah biarkan rambut dia sebab tak mau sikat rambut sama macam orang musyrikin. Sampai Allah beritahu Nabi SAW untuk sikat sama macam orang-orang ahlul kitab. Sebab tak mau langsung sangkut dengan agama orang lain. Dulu-dulu mak ayah kita tuan-tuan, tok nenek kita tak bagi kita pakai topi cepiau atau topi cepiau. Topi dia bagi apa tu? Topi sudu. Kampung saya sebut topi cepiau. Nak hijau mana topi cepiau tu? THPPIEOW tu. Topi sudu. Tahu pasal apa? Pasal tak mau sama macam orang yang main jajah negara kita. Tak mau sama. Apa yang berkait dengan orang tak mau bagi sama. Kita ada identiti kita ada jiwa, kita ada sampai ke tahap macam tu. Dulu-dulu mana kita nak tengok orang tuan-tuan sekalian pakai macam agama orang lain. Lah ni
My time raya Christmas yang duk pakai macam Santa Claus dan Santa Rina tu, anak-anak perempuan, anak lelaki kita yang duk kerja dekat supermarket. Salah semamat. Antara perkara yang boleh merosakkan akidah, yang pertama i'tiqad dalam hati. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam iqrar bil lisan, bercakap dengan perkataan. Yang ketiga ialah perbuatan. Dia adalah hati dia rasa macam Islam dia tak betul lah, ada agama lain lebih baik lah, apa semua sebagainya. Yang kedua adalah dia cakap dengan mulut dia. Dia tak semua agama ni sama, dia pun ada. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya perbuatan-perbuatannya. Antara dia ialah berpakaian dengan pakaian yang menyerupai upacara keagamaan orang. Tapi masalah lah ni, kalau kita cakap, kita pula yang salah. Orang dah tak heran lah. Dan dia akan sampai jadi satu budaya, tuan-tuan sekalian. Satu hari nanti orang dah tak kisah sebenarnya. Betul-betul tuan-tuan, saya sebab je program meliberalkan agama. Saya tak tahu lah tuan-tuan tahu ataupun tak. Tahun 2021 ada satu program, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kempen LGBT. Dia ada satu, nama dia Pride 2021. Pride 2021. Pride 2021 ni tuan-tuan, satu perayaan kempen menormalisasikan LGBTQ ni. Dan semenjak tahun 2021, banyak syarikat-syarikat besar dalam dunia ni yang kontribut dengan program ni. Kalau tuan-tuan pergi dekat kedai-kedai kasut, contoh kedai kasut yang international punya kasut tu, yang tuan-tuan pakai tu, anak-anak kita duk bangga pakai tu, tuan-tuan akan jumpa kasut-kasut yang kasut tu dia ada label-label pelangi. Tadi saya sempat singgah shopping komplek tadi. Saya sempat pergi beli barang tadi. Saya singgah dekat kedai satu kedai kasut. Dia buat tag dekat situ. Dia gantung dekat tag dia ada kasut, satu kasut yang famous lah kasut tu. Dia buat lining kat kasut tu, lining pelangi. Lepas tu dia gantung dekat kasut tu. Dia tulis tu apa maksud pada kasut ni, contribution dia kepada program Pride 2021. Dia bagi 200,000 untuk program tersebut dan melalui beberapa NGO, dan dia buat kasut khas untuk promosi kasut. Tanpa kita sedar, kita sedang menormalisasikan keberadaan LGBT dalam kehidupan kita. Baru ni alhamdulillah kita ucap tahniah kerajaan Malaysia, blok satu movie untuk anak-anak kita, nama Buzz Lightyear. Ada Buzz Lightyear. Tuan-tuan tahu tak tahu? Tahu. Semua tak tahu. Payah kot cakap dengan orang handphone tak tahu ni. Kami ni bukan tasbih, saya Allah SWT mana tahu benda ni semua. Buzz Lightyear ni kisah dia salah satu watak yang ada dalam Toy Story 1, 2, 3, 4 tu. Kan saya jawab kan, satu watak to infinity and beyond. Dan itulah dia tu. Tuan-tuan, subhanallah sihat. Dalam program, dalam movie itu tuan-tuan, ada satu adegan sallallahu alaihi Muhammad, kalau bahasa Muhammad, salah satu daripada watak utama dekat dalam movie tersebut, dia duduk, dia berkahwin perempuan dengan perempuan. Ni cerita ni yang tengok dia bukan kita lah. Ni anak kita ni. Dalam movie tu ada kahwin, ada watak utama, ada salah satu daripada watak utama dia berkahwin perempuan dengan perempuan, dan dia ada anak seorang, dia belah. Dan ada bercium dalam. Tuan-tuan, dalam Netflix kita lah ni ada satu movie, tuan-tuan, ada satu cerita bersiri, tajuk dia tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, yang related dengan Jurassic Park kartun. Dan dalam tu juga ada unsur LGBT. Yang ni kita tak boleh blok pasal dia duduk dalam Netflix. Dan bermula tahun lepas ataupun tahun berapa ni tuan-tuan sekalian, Netflix sangat mempromosi LGBT.
Hampir setiap movie dia ada unsur LGBT. Apa tahu ke tak tahu ni? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Dia bawa kita supaya kita sudah tidak muak dan tidak keji dengan LGBT. Satu hari benda ni akan jadi normal dalam masyarakat dan kita terpaksa terima dia satu benda yang normal. Jarum dia sangat kuat tuan-tuan. Orang tak heran. Anak-anak Melayu kita tuan-tuan boleh keluar dating dua-dua perempuan sama perempuan pegang tangan. Hari ni kita punya first date, bawa pergi berjumpa, ambil buat vlog. Sedar semua. Buat video, buat reel dekat Instagram. Jumpa pergi dating, bawa pergi Cameron Highland tuan-tuan. Malam tu pipi dua-dua orang Cameron Highland. Pergi check in hotel lagi. Ada anak lelaki, anak Melayu lelaki. Salat semua. Sabun cincin. Kami akhirnya bertunang. #till Jannah. Nek termuntah aku tengok. Lepas tu pergi dua-dua dah bertunang dah. Pergi ke rumah ada juga. Contoh bubur ni, apa ni, apa ni, strawberry kat mulut. Kawan tu tokok sebelah, kawan tu tokok sebelah. Belakang misai. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan nak tunjuk apa? Dan orang tak heran. Ada apa tindakan? Ada? Ada orang maki-maki kecam-kecam. Ada dia heran. Ada masalah apa? Bahkan dia mendapat sokongan yang sangat hebat. Kami sokong, takut apa? Dan saya cuma banyak benda yang kita sedang berhadapan ni tuan-tuan sekalian ni. Sebab tu dia antara kita ni kita yang duduk kat dalam masjid ni belum tentu selamat ni. Dia ni kita tengok dia dua tiga benda saya duduk cerita tu, kita mungkin perasan. Anak kita tengok lagi banyak pada benda tu kan. Anak-anak kita manjang dulu ni. Tadi waktu kita nak main surah tadi, mak pergi masjid lah. Okey mak. Dia tengok itu. Sekali balik lagi, mak balik lah. Alhamdulillah, okey mak. Macam tu. Senang. Mereka lagi terendah dengan isu ni. Dan sampai saya takut satu hari nanti benda ni dah normal dalam masyarakat. Yang tu LGBT, tuan-tuan, lebih dahsyat bila urusan agama. Bolpodori 35,000 orang pergi. Dalam keadaan orang pesan, jangan pi. Usap-usap pesan, jangan pi. Tutup umur kata, jangan pi. Lagi depan nak pi, 35,000 orang pi. Sultan Zaman mereka. Apa yang mereka nak tunjuk tuan-tuan? Mereka ambil gambar-gambar anak perempuan kita yang pakai tudung yang duduk sekali dalam majlis. Apa yang dia nak tunjuk sebenarnya? Apa yang tunjuk? Tapi itulah yang sedang kita berhadapan. Dulu bukan cerita nak tiru agama orang. Yang sikit bersangkut ni nak letak kalender aja, bukan ada apa pun. Kalau berkebetulan sama aja, orang Nasrani pilih Nabi Isa alaihissalam sebagai permulaan kalender dengan kelahiran. Kita pun apa masalah? No, tak mau, tak boleh. Sebab sama. Tambah pokok majusi, kelak kematian orang-orang hebat di kalangan mereka, ambil sebagai kalender, ambil sebagai apa? Kita bukan tahu pun. Saya teringat dulu Ustaz, sahabat saya di Penang itu, Ustaz masyhur tu lah. Dia sebut, dia kata kita ni semua nak tiru orang. Mai sambut tuan baru. Kita ada kalender kita sendiri. Kita pun tak bangga pun dengan kalender kita sendiri. Apa hebat kalender kita ni? Hebatlah tuan-tuan, pasal semua kaitan dengan ibadat. Tuan-tuan nak pergi haji ikut kalender kita, bukan ikut kalender Masih pun. Tuan-tuan nak puasa hari putih 13, 14, 15. Kalau kita tak tahu kalender kita terlepas itu je. Dan ni nak sambut raya, kalender kita. So lihatlah semua, tengok anak bulan dan sebagainya. Berapa banyak amalan-amalan yang terkait dengan amalan ibadat kita tu, dia ada kaitan dengan kalender kita sendiri. Kita sendiri tak pernah berbangga dengan kalender kita. Padahal kalender kita sangat hebat. Tuan-tuan baca sikit tentang accuracy, ketepatan pengiraan.
Dia antara perkiraan pergerakan bulan dengan pergerakan matahari. Sungguh dalam kalender ada dua, satu syamsiah, satu qamariyah. Dan kalender yang terkait dengan perkiraan qamariyah ini jauh lebih tepat daripada kalender yang berkait dengan kalender syamsiah ataupun perkiraan bulan dan matahari. Hebat, tapi kita tak pernah bangga sebab kita tak tahu. Saudara Muhammad, cuma yang kita tahu, mai satu hari bulan satu tengah malam tu pi dekat berhimpun ramai-ramai, malam tu sambut tahun baru. Bila ramai-ramai dong dong 3, 2, 1 dong dong dong, happy new year bukan sambut. Nah, saudara Muhammad, lepas tu tiup trompet begitu. Dia kata, lepas tu pun bunga api pam pam. Dia kata, komplit. Dia kata semua buat kerja orang. Nombor satu, Salih Alaihi Muhammad, dong 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 bunyi loceng. Agama apa itu bunyi loceng tiap kali nak panggil bersembahyang? Salih Alaihi Muhammad. Lepas tu, pom api-api. Agama apa yang memuja api? Majusi. Pek tiup trompet. Agama apa yang panggil orang pergi sembahyang tiup trompet? Yahudi. Komplit semua kat orang. Tak kita. Dan tu pula pergi sambut tu pula tu. Setiap tahun mereka merayakan, memperingati akan kelahiran Nabi yang dipanggil Tuhan. Tu kita ni being normal tu kan, kita ambil dia sebagai satu benda. Try tegur. Cuba try tegur. Cuba try nasihat. Kita yang kena maki. Kena maki. Dia kena tahan maki lah. Kolot lah. Salahnya macam tak apa ni, tak apa ni, sampai tak meraihkan orang lah. Ada tak kita pergi sambut Maulid Nabi kat Jepun? Dah tahu lah aku buat dah. Dan seluruh orang Jepun buka-buka berhimpun di stadium sana sebab sambut Maulid Nabi kita kat sana. Ada? Tak ada pun. Dah tak kalau tak tahu kan, cakap lebih susah tak? Boleh nasihat kat saya, nasihat kita. Ada benda-benda yang berkait dengan agama orang, urusan orang, tak payahlah. Kita tak payahlah kan? Tak payah. Kita tak payah. Kita fokus yang kita punya banyak benda yang kita boleh sambut sendiri. Yang kita boleh buat. Tuan-tuan, program hijrah dan sambut ma'al hijrah, bukan sungguh setakat kuliah macam ni. Ada tak program ni kita boleh buat? Buat program suka nikah sempena ma'al hijrah? Boleh. Perarakan memang tiap-tiap tahun kita nak buat kan. Teruskan, buatlah. Orang tak mau buat ikut suka nikah, dia tak mau buat, kita buatlah. Salat semua ni Nabi tak buat. Mana Nabi tak buat? Para sahabat tak buat. Sebab para sahabat tu dekat dengan Nabi. Nabi duduk depan lima. Kita ni jauh daripada Nabi SAW. Ada yang kata wajib lah. Tak ada orang kata wajib pun. Kalau tak pergi dosa tak, kita buat perarakan Maulid Nabi, Tuhan tak turun. Dosa hang masuk neraka. Tak ada. Kita sekadar nak berselawat cerita tentang Nabi SAW, buat. Sebab tu je jalan kita ni nak pergi dekat dalam, nak refresh hubungan kita dengan Nabi SAW. Kalau kita tak buat, kita makin jauh. Langsung tak ingat Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina. Tu belajar session kedua. Tadi belajar pasal main masjid. Padahal ni mood belajar tu tuan. Tak tahu siapa. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi subhanallah, Sayyid Muhammad. Akhirnya yang ketiga, Salih ala Sayyidina Muhammad, ada orang cadang apa kata kita ambil peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Yang ni akhirnya diterima. Pasal apa diterimanya peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab impak daripada hijrah itu sangat besar kepada agama. Dulu waktu para sahabat duduk dekat Makkah, Salih Muhammad, bukan cerita nak hafal kata orang Islam. Nampak kata dia buat ibadat kena tangkap, kena seksa. Seorang sahabat Nabi SAW nama Khabbab bin Al-Aras radhiyallahu anhu. Tuan-tuan kenal Khabbab? Kebab ni kebab. Kebab pun kenal ya? Khabbab tak kenal? Khabbab ni tuan-tuan, seorang sahabat Nabi SAW.
Dia ni masuk Islam, dia daripada orang-orang yang dia panggil sabiqun al-awwalin, orang-orang yang awal masuk Islam. Dia ni asal hamba. Sallallahu alaihi Muhammad, tuan dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nama Ummu Ammar. Ummu Ammar ni kira orang yang establish lah, orang yang ada apa dia panggil tu, orang besar-besar dalam kota Mekah. Dia beli khabab ni daripada kecil. Dia ambil khabab, dia beli daripada kecil. Dia masukkan dia dekat Giat Mara, cawangan belakang. Ajak training untuk buat besi. Dia belajar buat besi dan dia di antara craftsman, tukang besi yang sangat hebat. Orang tempah baju besi ke pedang memang daripada dia sangat terkenal. Dia orang cerdik. Dia asalnya anak bangsawan, tetapi dah kena tangkap itu, dan akhirnya dia jadikan sebagai hamba. Dia orang cerdik. Lepas tu dia duduk tengok bila Nabi SAW duduk bawa agama ni, dia nampak macam betul ni Muhammad ni. Akhirnya dia masuk Islam. Dia masuk Islam dalam keadaan dia tak tahu, dan waktu tu tak ada isu orang masuk Islam ni salah macam tu. Macam tak ada isu besar sangat sebab tak ramai orang masuk Islam. Benda-benda kecil ni orang tak pandang sangat. Bila dia masuk Islam, satu hari bos dia tahu, Ummu Ammar dia tahu. Ummu Ammar tanya dia, kamu ikut Muhammad ke? Ya, saya ikut Muhammad. Sebab dia tak rasa macam salah pun, dia bukan satu isu besar. Waktu tu lah, ya, saya ikut Muhammad. Oh, kamu ikut? Kenapa? Salah ke saya ikut Muhammad? Salah. Dia tanya tu, dia macam protes. Dia ambil besi yang tengah duduk basah dekat pemanggang tu yang merah. Dia ambil, kemudian dia letak atas kepala khabab. Letak atas kepala sampai berasap kepala dia, dan dia rebah jatuh. Waktu dia rebah tu, dia sempat berdoa. Dia kata, ya Allah, kau balaslah yang seumpamanya kepada Ummu Ammar. Dan Ummu Ammar di waktu selepas hijrahnya Nabi SAW, memang dia sakit kepala yang teramat. Sakit kepala yang teramat sampai dia tak ada ubat. Dia pergi jumpa mana tabib pun tak boleh berubat. Dan akhirnya dia terpaksa bakar batu sampai merah masak tu, dia letak atas kepala dia. Bukan melegakan, sekadar nak menghilangkan panasnya batu tu, melupakan dia dengan sakitlah kepala dia. Makbul doa khabab ni. Tak cukup dengan letak besi tu, dia tubuh kumpulan-kumpulan kecil daripada pemuda-pemuda Mekah. Poin daripada 10 orang, target seorang orang Islam untuk diseksa. Adik kepada Ummu Ammar ni, seorang adik lelaki dia, ambil 10 orang, geng dia. Dan apa dia buat? Khabab ni cerita waktu zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Waktu Sayyidina Umar duduk dengan para sahabat Nabi, selepas waktu zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, dia panggil lah para sahabat-sahabat yang orang Mekah dulu ni, semua daripada orang Ansar, banyak orang Madinah. Main-main sahabat-sahabat yang Mekah dulu yang dulu kena siksa, ramai kena siksa dulu zaman-zaman Mekah dulu ni. Duduk Madinah dah tenang dah, dah tak ada siksa-siksa dah. Khabab lalu, bila Khabab main. Dia pun sangat meraihkan Khabab sebab sahabat Nabi SAW yang awal. Sayyidina Umar bahkan ambil ridak ni, tuan-tuan, kalau orang Arab zaman Nabi SAW, kalau letak ridak ni sampai dia pun duduk tu, maksudnya orang tu sangat dimuliakan. Sayyidina Umar ambil ridak tu, tak tu, panggil Khabab. Khabab ni macam malu-malu lah, main duduk depan, dia duduk depan. Kita Khabab, cerita dekat kami apa yang kita lalui dulu ni. Dia tak maulah, saya malu, ceritalah, kami nak ambil pengajaran. Dia tak cerita, dia tak cakap apa, dia cuma pusingkan badan dia, kemudian dia angkat belakang baju dia. Dia angkat belakang baju dia, selak baju dia. Semua orang menangis tengok belakang dia, tuan-tuan, dah tak ada daging, melainkan nampak bekas-bekas tulang kat belakang. Pasal apa ni, apa yang berlaku kepada kamu wahai Khabab? Dia kata, dia pun letak bara api yang panjang kat atas padang, panjang bara api ni. Kemudian aku dibaringkan di hujung sana, kemudian diseret daripada hujung sana sampai ke hujung sini. Sedangkan daging-daging belakang aku, dia kata, lekang daripada tulang-tulang aku, dan minyak-minyak yang keluar daripada dagingku memadam bara-bara api itu. Dan itu penyiksaan yang dilalui oleh para sahabat Nabi SAW. Bila? Waktu duduk dekat Mekah. Sebab tu, tuan-tuan, Allah simpan sejarah kat kita. Nak cerita tentang Mekah ni, Allah simpan sejarah sampai hari ni. Dua anak-anak kita tanya, ayah, pasal apa semayang Maghrib, Isyak, Subuh baca kuat?
Pasal apa zuhur asar baca pelan-pelan? Tuan-tuan tahu nak jawab? Kalau nak kita tanya macam tu, kita jawab macam ni kat dia. Semayang sudah lah, tak sebelum tanya banyak-banyak. Itu jawapan selamat tu. Semayang dah lah, tak sebelum tanya banyak-banyak sangat lah. Dia tak tahu dah jawab. Banyak Allah simpan kat kita tentang kisah ni. Turun perintah semayang waktu tu, para sahabat dan Nabi SAW duduk di mana? Waktu tu perintah semayang duduk mana ni? Duduk Mekah. Peristiwa apa? Isra Mi'raj. Belum hijrah lagi. Turun perintah semayang dah. Kena semayang dah. Di Mekah, para sahabat, kalau kita lah, awaklah turunlah ni, tunggulah sah, bagilah reda-reda dulu di waktu-waktu ni lah, tengah duk kecoh-kecoh dulu ni lah, nak turun terus semayang pun, dia kata, sejalan semua. Semayang waktu tu belum lagi disunatkan kepada kita untuk berjemaah, belum lagi, semayang sendiri-sendiri. Waktu tu semayang zuhur, semayang asar, baca pelan-pelan. Pasal apa? Orang musyrikin duduk lalu dalam pergi sana, pergi meniaga, apa semua lalu. Takut saya dengar tengah semayang. Malam-malam boleh baca kuat sikit. Pasal apa? Orang musyrikin tengah duduk tengok TV. Bukan kalau lepak kat rumah apa semua, apa sebagainya, masing-masing dah tidur apa semua. Bolehlah baca kuat-kuat sikit. Tapi baca pun sendiri-sendiri lah, tak jemaah lagi. Itulah sejarah dia, simpan sampai hari ni. Tapi dia kata, semayang Jumaat baca deras je. Main Jumaat baca kuat pula. Bukan setakat baca kuat, siap ceramah lagi. Tak ketik di atas je ceramah. Pasal apa? Pasal pensyariatan solat Jumaat dekat mana? Madinah. Para sahabat sebagainya dah berhijrah ke Madinah. Sedang ada semak tuan-tuan. Jadi kita faham, Allah simpan supaya jadi apa? Pengajaran dekat kita. Betapa dahsyatnya keadaan pada waktu itu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah peristiwa hijrah walaupun berlaku sallallahu alaihi Muhammad sebelum daripada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, patah balik hampir 15 tahun nak permulaan kepada kalender Islam. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi apa pengajaran yang dia boleh ambil? Pengajaran daripada peristiwa hijrah itu sangat besar. Peristiwa hijrah itulah ni Islam sampai kat kita lah ni. Sampai kita lah ni. Bayangkan kalau tak ada peristiwa hijrah tu, bukan cerita nak dakwah, nak semayang sendiri pun tak boleh. Dan akhirnya bila hijrah, Islam kembang. Baik, pasal apa Muharram pula? Dua keadaan. Yang pertama, kata ulama, Muharram tu memang permulaan kepada kalender pada setiap tahun. Memang Muharram dah. Sebab sebelum ni pun dah ada dah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal. Itu memang dah ada dah. Tu dah hafal dah tu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jadi mudah-mudahan menyanyi senang sikit lah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Buat tak menyanyi? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, saya awal, saya akhir. Bila lah. Aduh, subhanallah. Sayang tuan-tuan. Hak kita sendiri kita tak ingat lah. InsyaAllah. Yang kedua ya, macam mana diambil pada permulaan kalender tu Muharram itu sebagai permulaan kalender. Sebab Muharram, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah selesai dah semua urusan-urusan agama yang besar. Ada yang cadang, kita ambil bulan Ramadan lah sebagai kalender yang awal. Kalender, start kalender bulan Ramadan. Cantik juga. Maksudnya sebulan satu dalam kalender Islam bulan Ramadan. Kita nak pergi azan kan? Dia Oman, dia azan ke apa? Tuai. Azan? Azan. Kita berhenti satu azan terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Baik, subhanallah, sahabat tuan-tuan. Yang keduanya pasal apa? Pasal selesainya segala urusan ibadat yang besar dalam Islam, bulan Muharram. Mula-mula ada yang cadang buat bulan Ramadan. Bulan Ramadan time tu kalut nak buat ibadat. Tak payahlah.
Lepas tu kita ambil lepas Ramadan. Bulan lepas Ramadan kita bersiap-siap untuk haji pula. Jadi selepas selesai musim haji, bulan Muharram tu bulan yang paling elok lah, selesai lah. Maksudnya sesuai lah untuk kita jadikan dia sebagai permulaan kepada kalender. Itulah sejarah dia tuan-tuan. Demikian dicadangkan dalam riwayat disebutkan Sayyidina Osman radhiyallahu anhu yang mencadangkan permulaan kepada kalender Islam itu bermula pada bulan Muharram. Baik tuan-tuan, ada berapa poin yang kita boleh ambil selihat Syekh Muhammad, hikmah yang kita boleh ambil daripada peristiwa hijrah dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya cuma ni baru masuk tajuk dia. Tadi mukadimah. Aduh. Dah 9 lebih sikit kita berhenti lah sikit. Bukan dia lama-lama sangat. Saya Syekh Muhammad. Baru nampak ada meja kat depan tu, dia duduk hidang nampak tau. Dia dah berhenti awal dia nampak dia. Baik tuan-tuan, saya Syekh Muhammad. Yang pertama je tuan-tuan, hikmah di antara perkara kita boleh ambil dalam peristiwa hijrah ni ialah strategi dan perancangan yang tersusun dan kemas. Nabi SAW tunjuk dekat kita macam mana perancangan yang kemas ini, yang tersusun ini, dia menghasilkan kejayaan. Lepas tu bila kita nak buat apa-apa, termasuk dalam urusan agama, kena ada strategi. Sebab tu disebutkan oleh seorang sahabat Nabi SAW, kebatilan yang tersusun akan mengalahkan kebenaran yang tidak tersusun. Kita duk sabuk lawan, kita nak sebab tuan ke sana ke sini sebagainya, sahabat Syekh Muhammad. Tetapi musuh dekat sana susun strategi elok-elok, dia buat kerja sikit dia akan menang. Pasal apa? Pasal kita tak ada strategi. Termasuk strategi kita ni tuan-tuan ialah strategi dalam kita nak beribadat. Kita punya sendiri pun kena ada strategi, kena ada susunan. Kalau tuan-tuan tak susun, tuan-tuan Quran nak baca satu muka surat pun tak boleh. Boleh baca Quran tak ni? Baca tak? Baca. Alhamdulillah. Siapa tak baca Quran ni kat ni? Siapa baca Quran ni kat ni? Dua-dua tak kat tangan saya pun. Saya faham. Tawaduk. Tak pasal apa kita tak baca Quran? Pasal kita tak set waktu kita untuk baca Quran. Orang yang dapat buat amalan sesuai tepat tu ialah bila dia letak waktu untuk dia ibadah. Saya Ustaz, saya baca Quran lepas yang subuh, saya buka Quran, saya baca satu muka surat, mendapat kat dia. Saya Ustaz, kalau saya baca Quran, tengoklah waktu-waktu dah sempat. Pakai tak sempat, tak pakai tak jumpa dah sempat. Saya cakap tu lah. Dalam ibadat kita kena susun. Memang Tuhan pun sama. Memang Tuhan memang ada waktu Tuhan, tapi waktu Tuhan sendiri pun luas. Waktu mana kita nak sembahyang Tuhan? Kita akan lekat waktu sembahyang Tuhan. Istighfar sama, selawat sama, sedekah sama. Saya ada sama. Maka tuan-tuan, kita kena ada strategi dalam keadaan kita nak menunaikan ibadat untuk diri kita sendiri. Yang kedua dia tuan-tuan, Allahumma salli ala Syekh Muhammad, pengorbanan. Dalam nak berhijrah ni kita kena korban. Kita ni tuan-tuan dalam proses hijrah lah ni yang boleh duduk dalam masjid di malam ni bukan sebab baik. Betul tak no? Baik kan ni? Tak. Kalau kata baik itu maksud tak baik lah. Dia Sayyidina Aisyah kata, Sayyidina Aisyah kata radhiyallahu anha, seorang itu tak baik dia bila dia merasakan diri dia baik. Dia sebenarnya tak baik bila dia rasa diri dia baik. Kita ni mana baik tuan? Dia duduk paksa diri main masjid ni pasal tak baik. Yang duduk berkawan dengan geng-geng masjid ni pasal apa? Pasal tak baik. Tanya Allah SWT. Kita sentiasa duduk dalam proses hijrah. Ingat dulu kita lukan dunia tuan. Kita dulu ni Allah sajalah yang tahu, subhanallah. Allah sajalah yang tahu. Tak mau cerita ke orang aja. Yang tahu yang cerita ke orang. Tak yang cerita ke orang. Saya nak pesan, mak jangan cerita kat anak panggil ayah dengan. Mana? Ayah dia marah kat anak dia. Janganlah dia buat macam ni sangat. Naik motor laju-laju apa semua. Ayah beli motor ni untuk pergi sekolah aja. Ni yang modify apa semua ni. Mak dia kata apa? Allah apa hang tu pun sofa dulu ni. Jangan duit sokong. Jangan pesan ni.
Pergi sekolah dia jaga dengan dia sokok. Mak dia apa? Baru berhenti tu pun. Jam kita. Saya cakap, dia akan menghilangkan respect anak kita. Bapa nak dengar kalau ayah aku dulu macam tu. Yang keduanya dia akan buat. Pasal apa? Dia kata apa? Ayah aku sendiri pun buat. Atau ada benda-benda kita ni, benda-benda dosa kita buat, kita jangan cerita kat orang. Dan kalau kita dah berubah, dah beralih dah, jadi baik lah kita. Kemudian dia jumpa orang kita apa? Apa ni? Minum segelas pun mampu aku 4 jam dulu, tak tahu kan, tak tahu. Ni nak abang kan? Apa benda aku tak buat dulu ni? Dia bangga dengan maksiat. Dia ingat Nabi kata apa? Semua hamba Allah akan semua umat Nabi Muhammad SAW akan diampunkan dosa kecuali al-muhajirin. Mujahirin, al-mujahirin. Orang-orang yang menzahirkan dosa dia. Dia buat dosa malam-malam, Allah tutup dosa dia. Allah tutup aib dia. Tapi dia sendiri bercerita, semalam aku buat kaza, aku buat ni, aku buat ni. Orang ni Allah tak ampunkan dosa. Allah tutup aib kita. Kita ni yang duduk baik ni, orang duduk tengok kita baik ni, bukan pasal kita baik. Orang duduk tengok kita baik, insyaAllah. Yang kena ada dia tu. Dia mana? Dia tu lah. Oh, dia tu ahli syurga tu. Allah. Ya. Orang kata kita ahli syurga. Tahu pasal apa? Pasal orang tak tahu apa dosa kita buat. Pasal Allah tutup aib kita ni, selumpung aib kita ni, sampai orang tengok kita muka jernih, elok, cantik, bersih. Cuba Allah tunjuk tengok apa yang kita buat ni. Siapa pun tak waduk dengan kita. Kalau dia zahir dengan wajah yang hitam, agak hitam gelemat kita kena. Kalau kita terzahir dengan bau busuk, agaknya siapa pun tak terhidup lebih kita. Tapi itulah kita sebenarnya. Kita tahu pasal kita buat. Bukan cerita dulu, sekarang pun dah buat lagi. Siapa pun tak. Dan kita akan sentiasa duduk dalam proses hijrah daripada keburukan kepada kebaikan. Dan hijrah di tengah dia kena pengorbanan. Memang kena fight. Korban. Sedang ada semua apa? Kita duduk dalam proses dia panggil apa? Mujahadah. Lawan. Sedang ada semua. Kita yang duduk dalam proses mujahadah tu, mujahidin, orang yang sudah berlawan. Dan kita tak sama macam para sahabat Nabi SAW dulu. Waktu duduk dekat Makkah, waktu Allah perintah pindah ke Madinah. Ni tuan-tuan bayang, para sahabat ni macam kita lah. Ada yang kaya, ada miskin. Jangan duk bayang para sahabat Nabi semua miskin lah kan. Mereka jauh lebih kaya daripada kita. Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad. Sayyidina Allahumma salli ala Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Siapa Zubair bin Awwam ni? Suami kepada Asma binti Abu Bakar. Asma kakak Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia dengan Nabi siapa? Beras. Biras. Waktu dia wafat, setiap isteri dia Sayyidina Aisyah mewarisi harta Sayyidina Aisyah over 1 million. Over daripada 1 million nilai pada masa sekarang. Itu tak kira harta-harta yang dia infak lagi. Subhanallah. Demikian Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Sayyidina Osman pun di kalangan sahabat yang terkaya kan? Tapi tuan-tuan boleh bayang tak, waktu perintah hijrah, apa yang dia ada dekat Makkah tinggal semua, pergi melenggar satu, apa pun tak buat hijrah dekat Madinah. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau tuan-tuan duduk dekat Putrajaya, rumah kena tinggal, kereta 2 biji itu kena tinggal, dan Al-Azhar baru keluar pula. Saya sama mak kawan tengah duduk polis, baru aja balik tinted. Baru balik tinted kereta, baru pergi balik tukar sport rim. Sampai-sampai rumah elok-elok parking, kita kena hijrah. Kereta dia kena tinggal ni. Dan dah lagu mana? Nangis. Duit kena tinggal. Salat Allah Muhammad. You dalam bank tu ada berapa? Tinggal semua. Semua tinggal. Pergi sana. Nak pergi mana ni? Pergi satu tempat. Dekat sana ada kerja dah, tak tahu lagi ada kerja tak ada kerja. Nanti nak duduk kat sana, duduk kat mana? Tak tahu nak duduk kat mana. Siapa nak sambut kat sana? Tak tahu siapa nak sambut kat sana. Tu pergi sana macam mana? Apa dah? Tak tahu apa
apa jaminan boleh sampai mana? Dan nak pi tu pun mungkin sangkut di tengah jalan, mungkin dibunuh, mungkin ditahan, macam-macam boleh jadi. Itu agak-agak pi tak pergi kita agak-agak pi tak? Tak pi. Tak tahu kalau saya pakai jom kita pi. Itulah ni anak sekolah siapa nak hantar tau? Letak nanti kita akan ada satu proses hijrah yang besar nanti. Panjang umur tuan-tuan akan saksi sebab dia akan muncul peristiwa ni sebelum Dajjal muncul. Dajjal muncul memang fitnah besar. Peristiwa ni akan berlaku waktu di bai'ahnya Imam Mahdi. Bila dibai'ah Imam Mahdi, Imam Mahdi akan dibai'ah di Mekah. Imam Mahdi akan bergerak pergi ke pusat pemerintahan Imam Mahdi. Dan pusat pemerintahan Islam seluruhnya waktu itu ialah di Baitul Maqdis. Situ tempat pemerintahan. Dan waktu tu kita semua ni, termasuk yang duduk kat sini, asal dia orang beriman saja, dia kena pi berbai'ah dengan Imam Mahdi. Semua kena pi. Nabi kata kan, ataituhum walau habwan ala salj. Kamu datangilah dia walau kamu terpaksa kena merangkak atas salji. Nak kata Ibnu Katsir, menggambarkan kesusahan. Payah macam mana pun susah, macam mana hang kena pi juga. Pi. Tak mana dia dah. Kan? Bila sampai waktu tu, kita semua kena keluar. Tinggal semua tu kan, tinggal. Lagi tak payah lagi, pasal dia tak ada lagi. Belum sahih lagi. Dia duduk packing barang dan apa semua. Siap dekat rumah dengan boot tak ada apa semua, pakai life jacket semua. Buat apa dia dah orang telefon siang itu, Ustaz kami dah ready ni. Ready pergi mana? Kami dah ready Ustaz ni, kami dah siap dah. Pada kami ni, kami nak pergi cari Imam Mahdi. Imam Mahdi ada lagi? Tak ada lagi. Lepas tu nak pergi cari Madam dan tak ada lagi. Tunggu Ustaz, nanti ada apa pergi? Tapi ada kena pergi, memang kena pergi. So maksudnya waktu tu kita kena tinggal semua. Pergi bukan pergi saja, kena perang. Dia ada satu disebut Malhamah Kubra, Malhamatul Kubra, perang besar yang akan berlaku. Waktu itu kita akan berperang dengan tentera Rom. Dan peperangan yang akan berlaku 4 malam. Semua orang Islam yang tinggal semua harta dan tinggal semua ni pergi sana, kena perang. Itu dah agak macam kita. Saya ingat tak tinggal pun tak lepas lah. Bukan cerita perang tu. Tak tinggal dia ada orang ulama kita tuan-tuan sekalian kat Putrajaya, kita nak siap-siap, kita nak pergi jumpa Imam Mahdi. Itulah Ustaz, bukan tak mau pergi Ustaz. Saya ni tak ada siapa nak hantar anak sekolah. Yang tu dia kira. Ni Ustaz ni pergi telefon saya. Ustaz sembang boleh lah Ustaz ni pergi telefon siapa nak bayar ni? Tungkap Ustaz dah lagi. Dan tinggal pergi sana perang. Waktu perang tu yang pi duduk dengan Nabi, yang pi duduk dengan Imam Mahdi tu, bila bertempur perang tu tuan, dalam tentera perang ni pecah pada 3 belah. Nombor 1 melarikan diri, bahkan ada di kalangan mereka yang murtad. Padahal tinggal dah ni. Peringkat pertama tu dah lepas dah. Bisa murtad pula sana. Tuan, kelompok kedua yang syahid mati habis. Saki baki dia tinggal sikit je, kata Nabi SAW, yang diberikan kemenangan. Sikit yang daripada 100 orang dia selamat. Kan? Agak macam mana waktu tu? Tak tahu. Masalah dia apa? Para sahabat Nabi hijrah tu, waktu iman dia tengah kemuncak, Nabi duduk dengan mereka. Kita Nabi jom, iman kita duduk dengan ni macam ni ya. Bukan cerita berjihad fisabilillah. Azan subuh pun tak bangkit. Subuh tu kan. Tak ada siapa pun tunggu kat depan ni. Masuk masjid aku tembak. Mana ada? Tu pun hampak sejarah. Allahu Akbar. Ni abang jadi imam lah. Jadi makmum kat belakang. Mayang lagi bini kat rumah. Masjid kat bawah ni dia duduk kat atas tu ya. Tu nak pergi berjihad nanti. Nak tinggal semua kampung halaman. Nak pergi bai'ah dengan Imam Mahdi. Sembang kami tepuk meja bergegar kan. Ini semua fitnah Dajjal ni. Ini semua apa? Semua orang kenal. Dia suara je betul. Dan semua pun tak main. Subhanallah sebenarnya. Ya Allah, saya takut lah. Sebab kita memang duduk di ambang tu, waktu-waktu tu.
Kita duduk tengok fitnah, fitnah makin dahsyat, fitnah makin dahsyat. Benar saya selamat. Itu di antara tanda-tanda dia. Pengorbanan dan consistently kita kena berkorban. Dalam keadaan kita nak hijrah, daripada keburukan sallallahu alaihi wasallam kepada kebaikan, consistently kita kena berhijrah, kena berkorban. Korban waktu, berkorban harta, berkorban sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sallallahu alaihi wasallam kita berkorban apa saja demi untuk kita berhijrah daripada keburukan kepada kebaikan. Yang ketiga, tuan-tuan, hijrah ini melahirkan sifat sabar dan tawakal kepada Allah. Nabi SAW telah mencontohkan kepada kita kesabaran melalui pelbagai kesukaran ketika sallallahu alaihi wasallam berhijrah, diancam bunuh, dikejar musuh, perjalanan yang jauh dan sebagainya. Yang keempat, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah subhanallah keperluan kepada sokongan dan dokongan. Waktu kita nak hijrah, kita perlu kepada sokongan. Sayyidina Nabi SAW, boleh tak kalau Nabi SAW hijrah seorang-seorang? Boleh tak Allah nak jadikan Nabi bergerak daripada Mekah pergi Madinah macam peristiwa Isra' Mi'raj? Dia naik buruk sampai, boleh? Tapi tengok macam mana sallallahu alaihi wasallam Nabi sendiri berhadapan dengan kesusahan dalam peristiwa hijrah. Dan dalam kesusahan itu ada seorang partner Nabi SAW yang sentiasa duduk dengan Nabi SAW. Namanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bukan sahaja Sayyidina Abu Bakar, ramai lagi yang main peranan. Asma binti Abu Bakar dalam keadaan perut mengandung, tuan-tuan sekalian, bawa makanan, naik panjat Gua Thur ini, tuan-tuan, lagi tinggi. Tuan-tuan bisa naik Gua Hira, tahu banyak Jabal Nur. Jabal Thur tu lagi tinggi dia macam tu. Asma mengandung, tuan-tuan, bawa naik, masya-Allah, letak di makanan dekat ayah dia dan dengan sahabat apa ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakat-pakat main peranan ni. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahkan Abdullah bin Uraiqi, siapa dia ni? Dia orang bukan Islam, jadi pemandu arah bawa Nabi SAW. Maksudnya dalam keadaan kita nak berhijrah ni, kita kena ada companion. Siapa companion kita? Siapa companion? Siapa orang-orang kita? Orang-orang yang saleh. Mana? Kena ada orang baik-baik duduk tepi kita kan? Baru kita kuat. Ni nak main masjid malam ni pun, kalau kawan kita tak telefon, tak main hari ni. Daripada semalam pergi duduk zikir tu ya, Nabi 1000 kali. Tuan-tuan ada kawan telefon, weh, esok malam esok dah pulang hampir tak? Jom hampir lah. Okay, dia orang telefon tu yang sampai malam ni. Kadang-kadang kita nak buat benda tak elok pun sebab kawan-kawan kita ada pesan-pesan baik tu, kita jadi baik. Sebab tu kita cari siapa orang yang duduk di sekitar kita. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu akan duduk di jalan agama kawan baik dia. Maka Nabi kata, falyanzur, perhatikan dengan siapa kamu berkawan baik. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi. Yang kelima, semangat persaudaraan. Nabi SAW bila sampai ke Madinah, Nabi SAW mempersatukan di antara Aus dan Khadraj. Ukhuwatul muslimin, semangat ukhuwah di kalangan orang, membina ukhuwah di kalangan orang-orang Islam. Yang kedua dipanggil ukhuwah insaniyah. Ukhuwah membina, maksudnya ukhuwah di kalangan orang-orang walaupun bukan Islam, dia duduk dalam satu piagam. Dia ada orang Yahudi sebagainya, dia membina ukhuwah di kalangan orang-orang yang disebut sebagai insan. Itulah beberapa poin yang kita boleh ambil, tuan-tuan sekalian, yang boleh kita jadikan pengajaran dalam peristiwa hijrah ni. Mudah-mudahan kita sentiasa mengambil akibat daripada peristiwa hijrah yang akan mengubah kita menjadi lebih baik. Salih Azmat pasti. Dan Salih Azmat, tuan-tuan, mudah-mudahan dia sentiasa menjadi panduan pengajaran dekat kita. Dan tuan-tuan susunlah program-program sepanjang daripada pagi ke Pasing, suara yang Pasing katanya. Jadikan Salih Azmat dan peristiwa hijrah ni sebagai panduan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi Salih Azmat, tuan-tuan, saya minta ampun, minta maaf salah dan silap, cukup sekadar tu. Mudah-mudahan jadi manfaat sebaiknya untuk saya dan untuk kita semua. Dan sebelum saya dah tutup majlis, tuan-tuan, Salih Azmat, ada satu pengumuman yang saya nak buat. Saya sendiri, kami sedang membangunkan Ma'had Darul Faizi Cawangan Melaka. Sebenarnya itu cawangan kami yang baru dekat Melaka. Salih Azmat, kita ada kompleks Islam Darul Faizi di Kedah. Kita menyediakan pengajian percuma kepada pelajar tahfiz, kita ada warga emas, ada Salih Azmat ada pra-tahfiz sebagainya, komplek di Kedah. Sekarang ni kita sedang bangunkan satu komplek lagi di Melaka.
Pengajian di Melaka ni, kalau di Kedah, pengajian tahfiz Al-Quran untuk belajar tahfiz. Pengajian di Melaka, kita buat sistem pengajian kitab Turath atau pengajian pondok lah, pengajian pondok moden. Dia tak duduk dalam pondok kayu macam pondok lama tu kita buat asrama dan sebagainya, tapi pengajian sistemnya sistem pondok Turath. Jadi kalau dekat nak mengaji tahfiz, duduk dekat Kedah, nak mengaji Turath, duduk di Melaka. Dan situ juga kita buat rumah warga emas dengan kos keseluruhan kita tentang mencecah 5 juta ringgit. Sekarang ni alhamdulillah kutipan kita mencecah 1.5 juta. Ada 3.5 juta lagi kita kena cari, dan kami nak siapkan fasa pertama kami pada hujung tahun ni. Hujung tahun ni sebab kami target kemasukan pelajar tahun depan. Jadi tuan-tuan, Semat, saya nak minta tolong daripada tuan-tuan lah malam ni. Dekat luar sana, dekat depan sana ada tabung yang kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak bagi, silakan masukkan dalam tabung. Tuan-tuan niat wakaf untuk pembangunan, pengurusan dan pengurusan dan juga pembelian tanah. Kami juga buka kaunter wakaf kat depan sana. Buka kaunter wakaf. Kaunter wakaf ni tuan-tuan RM50 untuk pembelian tanah, pengurusan dan pembangunan. Dan setiap tuan-tuan yang beli wakaf, kami bagi hadiah buku ni. Buku ni ada 22 solat sunat yang kami susun. Saya hormat, termasuk kaifiat dan kelebihannya. Ada 22 solat sunat yang tuan-tuan boleh buat. Waktu dia macam mana nak solat, apa bacaan-bacaannya, semua ada 22 sembahyang sunat. Termasuk dekat dalam ni ada lebihannya, kita buat sujud sahwi dan sebagainya lah. Ada beberapa benda point extra yang kita masukkan kat dalam ni. Jadi yang ni hadiah yang kita bagi kepada orang yang beli wakaf RM50. Kita belilah wakaf niat daripada ibu dan ayah kita. Yang ni dekat depan sana, dekat ujung pintu sana lah, sebab buka satu kaunter saja. Yang mana yang bawa duit cash boleh bagilah tabung ataupun beli duit wakaf. Yang mana yang tak bawa duit, saya paskan kad tu. Tuan-tuan ambil lah kad tu, simpan. Kad tu simpan. Tuan-tuan, cumanya dekat kad ni tuan-tuan dia ada QR code tu. QR code tu tuan-tuan kena masuk dekat tuan-tuan punya bank dulu. Kemudian scan daripada bank tuan-tuan. Jangan scan dekat kamera, dia tak boleh. Dia kena masuk bank dulu. Dekat bank tu dia ada QR code, scan tu kan, ambil dari situ. InsyaAllah tuan-tuan, bagilah infak, mudah-mudahan jadi manfaat dekat kita. Saya selamat. Jadi niatlah pada ibu dan ayah kita, bagilah insyaAllah 3.5 juta. Saya ingat settle kat malam ni je lah kot. Dia tahu kan, kita bagi seorang RM500,000 selesai sekarang ni, alhamdulillah. Bagi tahu kontraktor, bagi settle lah. Alhamdulillah, insyaAllah. Terima kasih banyak atas perhatian tuan-tuan sekalian. Terima kasih banyak-banyak, insyaAllah.